Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam masa-masa yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling diberkati di muka bumi ini, yaitu di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang sedikit ini sementara menunggu solat Isya, marilah sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, yang mana majlis yang bukanlah dikira siapa ataupun siapa yang penceramahnya atau apa tajuknya, tapi yang penting ialah janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu qumu maghfurun lakum. Bangunlah kamu dalam keadaan majlis ilmu ini dalam keadaan kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. This is the title yang paling besar sekali, yaitu keampunan dan doa daripada para malaikat yang mendoakan mereka-mereka yang sentiasa berada dalam majalis zikr, majlis-majlis yang dizikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya pada malam ini saya akan baca satu hadis kudusi yang sangat besar. Semuanya hadis itu semua sangat hebat belaka kan. Tapi hadis ini, hadis kudusi ini sangat-sangat Allah memberi beritahu tentang bagaimana sifat Allah yang sebenarnya. Jadi hadis ini kalau kita baca sampai habis kan, kita akan rasa macam bagaimana kedudukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis kudusi, kita tahu bahwasanya hadis ada dua bahagian, yaitu hadis kudusi dan hadis biasa. Hadis kudusi ini hadis yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimulakan dengan qala Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hadis biasa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan konten hadis kudusi pun dia tak sama dengan kebanyakan hadis-hadis biasa. Dan hadis biasa ni qala Allah, tapi dia bukan Al-Quran. Dia hanya hadis biasa yang berkaitan dengan akidah dan sebagainya. Di hadis kudusi dan hadis biasa, tapi hadis biasa Al-Quran kita baca ada kelebihan-kelebihannya. Dan hadis kudusi ini dia tidak melalui malaikat Jibril, tapi melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, hadis daripada riwayat Muslim, hadis yang sahih. Dalam hadis ini Allah memulakan kepada hamba-Nya iaitu dengan perkataan ibadi. Okay, saya baca teks dulu. Dalam teks ini Allah mulakan dengan ibadi, ya ibadi ini sebanyak 10 kali. Tak ada lagi hadis yang dimulakan dengan hadis ibadi 10 kali. Qala Rasulullah qala Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawiya anillahi tabaraka wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala annahu qala, bahwa Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Saya baca terjemah dulu sekali ini. Ya ibadi, sesungguhnya wahai hambaku. Dan title Abdullah ini adalah title yang paling besar sekali kan? Title Abdullah. Nak hamba siapa lagi? Hamba dunia apa? Abdullah. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, wahai hamba. Maknanya setiap bila kata ibadi ni termasuk pada para jemaah semua, termasuk pada saya semua. Jadi contoh kata hayya 'alas solah, marilah sembahyang. Siapa yang mari sembahyang? Kau yang dengar dalam ada. Siapa lagi? Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Bila kau dengar itu maknanya nida. Ya Allah panggil seruan itu hanya kepada kamu yang dengar tu. Macam saya panggil mari sini, dia tak dengar. Marah tak kita kan? Kita panggil dia datang sini aja. Datang panggil, tak datang. Dia tak nak datang. Yang ini sama juga. Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezulaman pada diriku. Maknanya Allah tidak akan bersifat dengan kezaliman. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku juga menjadikan kamu tu haram melakukan zalim. Allah ni tak buat zalim kepada hamba-Nya, dan Allah minta kepada kita sebagai hamba ni tidak melakukan zalim. Fala tazalamu, jangan kamu zalimi di antara satu sama lain. Nanti uraian sekejap lagi. Ya ibadi, kullukum dalun, sesungguhnya kamu semua dalam keadaan kesesatan, mencari-cari. Illa man ihtadaita, melainkan orang yang dapat petunjuk, orang tu dapat petunjuk. Fastahduni,
maka bila kamu nak fastahdu, kamu tuntutlah hidayah, petunjuk daripada aku. Ahdikum, nascaya aku akan beri petunjuk kepada kamu. Ya ibadi, ya ibadi ini 10 kali. Kullukum ja'un, sesungguhnya kamu ni dalam keadaan kelaparan, tak ada makanan. Illa at'amtuhu, melainkan aku yang beri makan kepada kamu. Fastat'imuni, maka kamu mintalah makanan itu daripada aku. At'amkum, nascaya aku akan beri makan kepada kamu. Ya ibadi kullukum aris, wahai hambaku, sesungguhnya kamu dalam keadaan bertelanjang, tidak berpakaian. Illa man kasautuhu, melainkan apa yang aku beri kemudahan kepada mereka itu untuk mendapatkan pakaian. Fastaksuni, maka memohonlah memakai yang penutupan kamu itu daripada aku. Aksukum, nascaya aku akan memberi pelindungan dan penutupan kepada kamu, beri pakaian kepada kamu. Okay, yang kelima, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hambaku, sesungguhnya kamu ni sentiasa melakukan kesalahan pada waktu malam dan hari. Malam melakukan kesalahan, siang hari pun melakukan kesalahan juga. Wa ana, aku aghfiru lakum, aku adalah memberi maaf kepada kamu. Fastaghfiruni, maka kamu minta maaflah dengan aku. Aghfiru lakum, nascaya aku akan beri kemaafan kepada kamu. Ini saya huraikan 3 ni dulu sekejap. Ada 5 lagi. Jadi maksud daripada hadis ini, Allah mengharamkan kita melakukan satu kezaliman. Sebab melakukan zaliman ni kalau bunyi okey. Maknanya kalau kita kata zalim ini meletak, maksudnya zalim ini put on the right thing, meletakkan suatu benda pada tempat yang sesuai. Maknanya sesuai bagi kita sebagai hamba ini menyembah Allah. Tapi kamu pergi nyembah pokok ataupun pergi nyembah suatu benda lain baru, itu zalim nama dia. Soalnya kita suatu benda itu kena letak pada dia. Suatu benda itu ada hak dia, di tempat dia. Tapi dia letak pada wada'a syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan satu tempat bukan pada tempatnya. Macam kita kata ambil kasut atas kepala. Kasut itu bukan atas kepala, kasut itu tempat dia kaki, tapi kau tak atas kepala. Macam itulah. Itu zalim nama dia. Sebab itu dalam satu kata-kata Arab kata nasiya zalim walam yansal mazlum. Orang yang buat zalim dia lupa dah, tapi orang yang kena zalim tak lupa lagi, dia ingat orang ni buat zalim kat. Okay? Macam seorang itu dia pukul orang tu. Orang yang memukul tu dah lama dah lupa, tapi orang yang kena pukul masih ingat lagi. Orang yang mencaci tu dah lupa dah dia kata apa benda, tapi orang yang kena maki tu masih tajam, pedih dalam hati. Masih lagi rasa macam sakit hati ni. Maknanya itulah. Maknanya seseorang itu Allah sebab itu orang yang di hari akhirat nanti suatu perkara yang perlu dikira dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang melibatkan darah, iaitu pembunuhan. Itu dia dimulakan dulu sebab kezaliman ini sangat besar. Sebab itu kita Allah sangat haram melakukan kezaliman. Wa aj'al bainakum muharraman, aku hukum kepada kamu bitahrim, dengan haram bagi kamu untuk melakukan kezaliman di antara kamu sama lain. Ada hadis mengatakan unsur akhaka zaliman atau mazluman, kamu tolonglah saudara kamu yang zalim dan saudara kamu yang kena zalim. Maka sahabat tanya, bagaimana kami nak tolong saudara kami yang zalim? Yang kena zalim itu kita tahulah, kita bantu dia. Tapi yang kena zalim itu macam mana? Yang menzalimkan macam mana? Maka yang zalim itu kita buang dia daripada tempatnya, yang tempat zalim itu. Maksudnya kita menahan dia daripada melakukan zalim, itulah kita tolong dia. Jangan membiarkan dia melakukan kezaliman, itu namanya tolong dia. Kalau kita dah support dia, kita lagi kuat dia zalim. Maknanya hadis kursi ini menunjuk bahawasanya Allah sangat berkuasa dalam melakukan sesuatu benda. Allah tidak memerlukan hajat. Innama amruhu iza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Mana di sini Allah mengharamkan melakukan kezaliman, dan kezaliman yang besar sekali ialah kezaliman diri sendiri. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang besar. Tak ada kezaliman yang besar daripada syirik. Sebab
melakukan syirik ini tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surah Luqman, Luqman ajar kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Kita pun sama juga, kena ajar anak-anak kita jangan biar ada satu sebisan pun dia akan melakukan syirik. Dan banyak kadang-kadang orang tak tahu, dia anggapkan benda itu tak syirik, tapi sebenarnya adalah membawa kepada syirik yang sebenarnya. Nah, syirik yang zaman sekarang ini, syirik yang macam nampak macam tak syirik, tapi sebenarnya adalah boleh keluar daripada kata-kata, apa panggil, daripada kata-kata dia, daripada sikap dia. Allah melarang daripada melakukan kezaliman. Zalimlah banyaklah. Zalim pada binatang, kan, zalim kepada jiran, zalim kepada apa-apa benda. Kadang-kadang pangkat ke pokok pun tak ada melakukan zalim. Sehingga seorang itu dimasukkan ke dalam neraka disebabkan dia memelihara kucing, dia sampai mematikan, tidak memberi makan kepada kucing itu hingga kucing itu mati, kan, seorang perempuan. Maka itu maknanya melakukan kezaliman. Bahaya kalau orang yang tahu kata kezaliman ini, bila lagi siap omit tanah uang lah, apatah lagi, kan, lagilah orang yang scammer ni, duit orang juta-juta balik pencing, tiba-tiba dia habis, menangis, tak boleh apa. Ini kezaliman yang sangat besar sekali, kan. Sebab itu Allah, walaupun dia buat zalim kat dunia ni, dia terlepas daripada hukum Allah, tapi dia tak lepas daripada hukum Allah di akhirat nanti, kan. Mungkin orang scammer dia tak dapat kesan, memang tak dapat kesan pun, tapi ingatlah balasan Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Macam contohnya seseorang itu az-zulmu zulumat, kezaliman itu satu kegelapan yang besar. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kita melakukan keadilan dan ihsan, tapi kita tak zalim. Sebab itu la ansurannakum, Allah kata hadis, akan turun kepada orang yang melakukan kenazalim ini ba'dahin. Mana sebelum orang yang mengangkat tangan untuk menuhung kepada Allah Subhanahu wa taala kezaliman itu, Allah dah terima. Walaupun pada orang kafir, kita zalim pada orang kafir, Allah akan hukum juga. Cuma ba'dahi ini maknanya cuma kita kata faktor masa saja, bila akan berlaku saja. Tetap akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kezaliman-kezalimannya. Saya ingat kalau dulu-dulu kat dalam kampung-kampung saya dulu, kan, orang kampung dia kadang-kadang dia pergi kat dalam hutan, dia buat tembak apa, tembak monyet, tembak apa semua, kan. Akhirnya ada berlaku, kadang-kadang berlaku pada anak lah, pada ciri-ciri itu. Tengok-tengok macam tu, oh dia ni dulu-dulu suka memburu dalam hutan, tembak sana tembak. Dia macam bukan macam tembak tu untuk suka-suka je, bukan apa-apa pun, kan. Jadi tapi ganas tengok. Tapi itu satu kezaliman, dia tak rasa macam kezaliman dengan bunuh-bunuh binatang tanpa ada sebab dan sebagainya. Sebab itu Muaz nak dihantar ke Yaman, Nabi Muhammad pesan kepada dia, wa iyyaka da'watul mazlum. Jangan, hati-hati kamu jangan sampai ada orang yang jangan ada doa daripada orang yang kena zalim. Mana sebab apa? Bainahu wa bainahu hijab. Dan semuanya tidak ada di antara dia dan Allah hijab. Mana direct turun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang yang melakukan zalim ini kadang-kadang dia tak akan selamat juga, tapi dia faktor masa lah. Kadang-kadang sampai tua pun ada bawa kesan, tengok. Itulah kezaliman yang sebenarnya. Dan di antara kezaliman yang besar lagi pula, tak mengetahui siapa Tuhan yang sebenarnya, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu kezaliman yang besar sekali. Okay, kita tengok yang kedua, ya ibadi, wahai hamba-Ku. Jadi bila seruan Allah kepada ya ibadi wahai hamba-Ku, Allah datang dalam seruan yang sangat-sangat lembut kepada hamba-Nya. Nak beritahu kepada hamba-Nya, kullukum ja'ilun illa man at'amtu. Semuanya akan kamu ni ya ibadi kullukum dhalun, kamu ni semua dalam keadaan kesesatan. Kesesatan apa? Illa man hadaitu, melainkan orang yang aku beri petunjuk kepada. Fastahduni, maka mohonlah petunjuk kepadaku, ahdikum, nasaya aku akan beri petunjuk kepada kamu. Jadi
Kesesatan ini bukanlah kesesatan yang macam kata Nabi Muhammad sesat. Tidak. Kesesatan ini macam Nabi, dia tidak tahu apa-apa hukum tentang agama Islam sebenarnya. Sebenarnya Nabi-Nabi semua, Nabi Muhammad waktu kecil mereka berada dalam hunafa daripada agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Makna sesat, makna daripada jalan yang benar, daripada illa man ihtada, tahu mereka orang yang Allah beri petunjuk kepadanya. Jadi kita lihat kat sini bahawasanya dia ada dua petunjuk sebenarnya. Petunjuk yang dilalah ni mana petunjuk yang kita diberi. Mana kita belajar kat sini daripada melalui belajar, melalui dia dengar ceramah, dengan orang beri nasihat dan sebagainya, dia dapat petunjuk. Dan satu lagi petunjuk, ada petunjuk taufik. Sebab tu kita kata wabillahi assalamualaikum wabillahi taufik wal hidayah. Taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah ini adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk ni usaha macam mana pun tak akan dapat. Innaka la tahdi man ahbabta, innaka Allah yahdi man yasha. Macam bapa saudara Rasulullah SAW kan, dia sampai akhir dia tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia ajar sebab itu adalah taufik, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita dalam kehidupan seharian kita ni kita ada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita kata hari-hari kita baca 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita baca ihdinas siratal mustaqim? Sedangkan kita mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi membaca juga petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Jadi hidayah ini dikatakan, ulama mengatakan apa panggil hidayah ini, ihdinas siratal mustaqim ini sama ada kita minta ihdina ni mana zidna, ya Allah tambahkanlah. Mana kita minta tambahkan. Kita hidayah kita ni ada dah, tapi kita nak tambah lagi. Sebab itu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ataupun kita baca ihdinas siratal mustaqim ni sabitna, saya tetapkan lagi kita ni. Tetapkan supaya kita ni kukuh lagi hidayah kita ni. Ataupun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ni, sekarang ni mungkinlah kita dapat petunjuk, tapi mungkin selepas satu hari, selepas minggu, ataupun selepas 2, 3, 4 bulan, mungkin kita dah malas datang sekolah, datang sekolah masjid, dah mana terdapat hidayah lagi, dah macam fikir lain pula masuk. Jadi mana kita minta Allah beri petunjuk sekarang dan masa akan datang. Jadi itu mana maksud ihdinas siratal mustaqim. Dia kata tak payahlah ihdina, dia dah dapat petunjuk. Sedangkan petunjuk tu sangat besar. Sebab tu dalam Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini pun kita minta wahdini, petunjukkan. Dan selama 17 kali ataupun solat-solat sunat lagi kita sentiasa membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu maksudnya, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, itu ialah agama Islam, supaya kita terus tetap dalam keadaan Islam, tidak ada murtad, tidak ada rasa ragu-ragu lagi tentang Islam. Ada juga orang lama-lama dia rasa ragu-ragu tentang pahala dosa, dapat ke dosa ni, dapat ke pahala ni, jadi masih ragu-ragu. Sepatutnya selagi lama kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat lagi banyak keyakinan. Tapi tak, lagi lama lagi rasa macam confused pula. Orang confused. Mungkinlah dia masuk ajaran sesat dan sebagainya. Lagilah dia tak solat dah. Sebab itu benda ni, sebab itu ada hadis mengatakan di akhir zaman ini akan berlaku seseorang hamba itu di waktu pagi dia beriman, di waktu petang dia menjadi kafir. Di waktu petang dia menjadi beriman, di waktu pagi dia menjadi kafir. Sebab berlalu banyak fitnah-fitnah ini sampai dia tak boleh nak membezakan. Melainkan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapat petunjuk, dia ada ilmu, dia ada ditetapkan pendiriannya, maka kat situlah dia dapat petunjuk. Ya ibadi kullukum dalun illa man ihtadai. Maka Allah kata fastahduni
maka mohonlah petunjuk kepadaku, mintalah hidayah ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kita ni, sebab hati kita ni, qalbu ni maknanya sentiasa berbolak-balik. Kadang-kadang on, kadang-kadang off, kadang-kadang rasa rajin sangat, kadang-kadang rasa kurang sikit. Jadi di antara rajin sebenarnya mana perlu kepada hidayah, perlu kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala supaya meletakkan, mengukuhkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu petunjuk ini kadang-kadang kita kata kullu ma'min mauludin yuladu ala fitrah, semua orang kita ni akan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Memang semua akan lahir bayi, akan lahir kuat. Yuladu fa abawahu, maka dua ibu bapa lah yuhawidanahu menjadikan dia itu ciri-ciri Yahudi, au yunasiranahi atau menjadikan dia bersikap dengan Nasrani, au yumajisani atau menjadi majusi sembah api. Maknanya benda-benda macam ni memang boleh berlaku kecil-kecil baik, bila besar dah disesatkan oleh dengan environment dia, dengan disebabkan nafsu dia, disebabkan kawan-kawan dia, ataupun disebabkan negara-negara yang duduk tu dia duduk ke barat, jadi begitu, atau disebabkan syaitan yang sentiasa menyesatkan dia. La'awiyannahu, syaitan kata pasti aku akan menyesatkan hamba-hamba daripada keturunan Adam ini. La'awiyan, aku akan menyesatkan mereka semua. Jadi syaitan dah bersumpah dia akan selama hidup dia tu, dia akan, tugas dia lah akan menyesatkan kita semua. Jadi kalau kita tak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala penetapan itu, maka sebab itu kita kena ihdinas siratal mustaqim, sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala petunjuk. Okey, seterusnya Allah berfirman lagi, memanggil kita lagi, ya ibadi kullukum ja'i'un, sesungguhnya kamu ni dalam keadaan kelaparan. Kamu berhajat kepada makanan. Kamu nak ambil di mana-mana? Illa man at'amtu, melainkan apa yang aku beri makan kepadanya. Kita lihat bahawasanya memanglah makanan kita beli kat kedai Aceh, kita beli kat CS, itu makanannya. Tetapi yang membolehkan seseorang itu dapat makan itu adalah hasil daripada berbagai-bagai pihak. Ada orang petani dijual, lepas tu dia hantar sama semua tu dinamakan dia sakhara. Sakhara mana? Permudahkan. Macam kita nak kereta, kita beli kereta, kita isi minyak, kita start, kita baca doa subhanallazi sakharana lana, maha suci Allah yang memberi permudahan kepada kita. Allah yang memudahkan dekat elemen-elemen beban perkara yang sampai kita tu boleh bawa kereta. Jadi daripada orang yang bijak merekakan kereta, membuat, menjual minyak dan sebagainya, semuanya taskhir, memberi permudahan kepada kita. Begitu juga dengan makanan. Kita tengok-tengok pahidan, kita pergi order kedai tonjang, kita dapat makan. Oh, sedap makan. Kita tak tahu proses-proses itu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan makanan pun juga wazalika li'annas 'abidun, sebab manusia ni abid, hamba, la yamliku syai'an, tidak ada sesuatu benda pun kita milik sebenarnya. Dan semuanya khazan, pendaraan itu, rezeki itu semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Fastat'imuni, maka kamu mintalah makanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ut'imukum, nasihat aku akan memberi makan kepada kamu, iaitu memberi kemudahan kepada kita untuk kita makan. Kadang-kadang makanan kita ada tapi kita tak ada selera. Ada kan? Kita ada makanan dah sedap tapi kita nak buka selera. Nak buka selera makan tu daripada mana? Kadang-kadang kita kata, oh dia ni makan. Ada orang makan tak kenyang pun ada. Kan? Maknanya kita rasa macam kita kenyang ni sebab kita makan sedap. Oh kita sihat ni sebab kita makan vitamin, kita makan suatu benda ni. Maknanya kita tak refer, tak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya yang yut'imukum, yang memberi makan kepada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok dalam ayat Quran kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak menciptakan jin dan manusia mereka untuk beribadat kepada Allah. Allah kata lagi, ma uridu minhum min rizqin, Allah tidak memohon rezeki kepada kita, Allah tidak nak rezeki kepada kita. Wa ma uridu an yut'imun, Allah tak nak kita diberi makan kepada kita macam kita bagi macam orang semua berhala kan, dia bawa limau kali buat perintah kat Tuhan dia tu supaya Tuhan yang makan. Allah tidak perlu kepada untuk beri makan. Sebab apa? Innallaha, sesungguhnya Allah tu War-Razzaq, dia yang memberi rezeki kepada kita, Dzul Quwwatul Mubin, yang mempunyai ibadat kepadanya. Maksudnya dia
Zulquwatul Mubin 58, dia kata sesungguhnya Allah dialah sahaja yang memberi rezeki kepada sekalian makhluknya, dan dialah sahaja yang mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga, lagi yang maha kukuh lagi kekuasaannya. Allah tidak perlukan kepada macam kita buat kenduri, buat apa ini bagi makan orang. Tak, Allah tidak kena mengenal, sebab Allah ni Al-Ghaniyyun, maha kaya, yang tidak berhajat kepada kita semua. Maknanya Allah mempermudahkan kita. Kadang-kadang orang susah nak makan, susah nak dapat makanan pun banyak kan. Ramai kat dunia sekarang ni orang yang tidak ada makanan. Maka kita yang ada makanan ni pun kena tanda bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kena makan ikut cara yang diajar oleh Rasulullah SAW. Contohnya, sebelum nak makan baca Bismillah, selepas makan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Segala puji bagi Allah di atas segala nikmat yang kau beri kepada aku ni, dapat makan dengan ada tak sakit mulut lah, tak sakit lidah lah, tak sakit tekuk lah, leher tengkuk tak sakit, ada selera nak makan kan. Ada tak kalau kita kadang-kadang makan selalu menggelojok sangat tanpa Bismillah, tiba tercekik kat situ, terasa tercekik. Bila dia tengok tadi tak baca Bismillah. Ada juga, saya pun ada yang macam makan kadang-kadang minum kurang adab sikit, nak sampai minum berdiri di bawah, tiba-tiba rasa macam sedikit. Sebab itu kita nampak biasa saja. Sebenarnya kalaupun orang yang makan tak ada kesan pun ada banyak lah macam tu kan. Maknanya sebab itu dalam satu hadis mengatakan, siapa yang doa selepas makan, yang tu doa alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min warazaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Allah kata Allah mengampunkan dosanya daripada yang telah lalu dan akan datang. Baca doa itu saja. Alhamdulillahillazi at'amani, ya Allah segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada aku. Warazaqanihi, dan memberi rezeki kepadaku. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Maksudnya min ghairi haulin, daripada aku tak ada usaha apa benda, aku pergi duduk saja. Wala quwwah, aku tidak ada memberi kekuatan apa aku boleh makan. Boleh makan ikan siakap. Ikan siakap tu dalam lauk semua kan. Boleh makan daging, boleh makan ayam, boleh makan buah petai, tak ada payah panjat dan pokok, tak ada. Tiba-tiba dapat makan. Tiba-tiba tak ada asam nak sepatah pun. Alhamdulillah, sedapnya lauk ini tu. Ya Allah, sedapnya. Alhamdulillah, bestnya makan hari ni kat sini. Tapi tak ada konsentrasi dengan ibadat sebenarnya. Dia tak ada mana. Sedangkan dia tengoklah petai dari mana-mana, daripada siang beras. Tapi yang tashil, yang apa panggil provide, yang menyediakan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi antum la tashurun, kamu tak sedar, tak fikir pun dari mana datang. Antum anzaltumuhu, kamu ke yang menturun hujan daripada atas langit? Tak ada. Antum tazra'un, kamu tanam tu, adakah kamu yang menumbuhkannya? Kita tanam kat kebun, kita rasa kita tanam saja, oh tumbuh nanti. Tak, kita tengoknya yang menumbuhnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Illa man kasasari fata'atu'imukum. Mana dalam makanan pun kita jaga. Hari-hari ini kita dapat pahala, sentiasa kita dapat makan. Jadi Allah yang beri makanan kepada kita. Kadang-kadang seseorang itu ada makanan semua tapi tak boleh makan, kan? Sakit dan sebagainya, tak boleh makan langsung. Jadi kita boleh makan, tak ada selera ni, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan terhingga untuk menghitungnya. Sebab itu kita dengar seorang kisah daripada zaman Bani Israel dulu, dia beribadat 70 tahun kadang-kadang yang beribadat. Maka bila dia mati, dia nak menggunakan title ibadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak mau menggunakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat yang dia kerjakan selama itu 20 tahun itu, hanya nikmat mata pun dia tak boleh nak tahu lagi, apatah lagi nikmat-nikmat lain. Nikmat nak gerak jari pun tak boleh. Ya ibadi, Allah kata, wahai hamba-Ku, kullukum arim, kamu dalam keadaan tidak berpakaian. Illa man kasautu, melainkan aku yang beri pakaian kepada kamu. Maka mohonlah kepada Allah untuk mendapatkan pakaian itu. Sebab kita lahir, waktu kita lahir dulu, kita dalam keadaan tidak berpakaian apa-apa benda pun. Dan kita akan berjumpa dengan Allah di pada mahsyar nanti pun dalam keadaan tidak berpakaian. Aurat, hufatan, dalam keadaan tidak berpakaian. Jadi
Sebab besar dapat pakaian, dapat boleh pakai dengan baik. Jadi sebab itu ada doa kan. Allahumma kasata. Saya tengok doa ni, doa kita pakai pakaian. Tapi kalau tidak pun sekurang-kurangnya baca bismillahirrahmanirrahim pun dah cukup. Saya tengok ada doa, mungkin siapa-siapa ingat doa kita bawa pakaian. Ada doa dia, cuba cari tengok. Doa pakai baju pun ada. Jadi kalau kita pakai baju dengan doa tu, kita tak rasa dah angkuh sangat. Wih, ini pakaian cantik, jenama baik semua. Jadi sebab bila kita baca dengan doa tu, kita tidak rasa riak, kibriak, nak tunjuk-tunjuk pasal pakaian kita ni cantik, tudung kita cantik dan sebagainya, sebab kita dah baca doa dah. Bila kita baca doa, kita kita rujuk, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ibadi innakum satu lagi yang kelima, ya ibadi wahai hambaku, innakum sesungguhnya kamu, Allah kata, tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kamu ya sebagai hambaku, sesungguhnya kamu ni sebenarnya, dia kata, Allah kata, tuzribuna, kamu ni sentiasa melakukan dosa bil-laili wan-nahar. Allah tahu bahasanya hamba dia ni akan melakukan dosa setiap hari. Sebab ada satu hadis mengatakan, Allah kata, sekiranya aku jadikan hamba ni dan hamba kita sekarang ni tidak melakukan dosa, nescaya Allah akan tukar kita ni pada umat lain yang berdosa. Maknanya Allah bukan Allah nak bagi kita buat dosa, maknanya dengan melakukan dosa ni lah orang tu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tukhtiun, sehingga abana bapa kita Adam pun melakukan satu kesalahan juga. Itu dah kesalahan sedikit saja. Jadi mana Allah, Nabi Muhammad kata, kullukum khata'un, kullu bani Adam, semua anak cucu Adam ni khata'un, semua melakukan kesalahan. Maknanya ada dia kata, saya tak melakukan kesalahan apa, tak pernah buat dosa apa. Itu taklah dia macam mana tak dapat dosa kan. Wa ana, Allah kata, maknanya melakukan khairu khata'un at-tawwab, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang melakukan taubat. Contohnya orang ni buat salah. Contohnya seorang ni dia halau anak dia. Anak dia melakukan kesalahan, dia halau anak dia keluar. Maka anak tu tak pergi mana, duduk lari. Anak kecil kan, umur 3-4 tahun, lari duduk tepi-tepi rumah dia. Lepas tu anak dia pun nak pergi mana tak boleh dah. Maka anak dia pun balik rumah, ketuk-ketuk pintu mak. Mak dia kata, kenapa adik tak balik? Baliklah, mak tak marah pun, mak cakap saja. Macam itulah contohnya kan. Bila anak-anak merayu, mak minta maaf, anak tak buat, saya tak buat lagi dah, saya kesal, saya tak nak buat lagi dah kesalahan. Mak tak marah pun, baliklah, mak pun masak makan bagi dia kan. Itu maksudnya seseorang itu dia buat salah, dia kembali kepada Allah. Macam itulah Allah lebih suka lagi. Dan dia orang yang buat salah pula, dia rasa macam, ya Allah, dia kembali. Berbanding orang yang tak buat salah, relax, tak pernah fail, 100 kan. Tapi kalau orang yang pernah dapat 80, 30, 30 dapat 100, dia rasa gembira sangat bapak markawannya. Orang macam orang ada duit, sentiasa ada duit, tak pernah tak ada duit. Macam kita tak ada duit, kita tak ada duit, hari tak ada makan, tiba-tiba dapat makan. Itu kegembiraan dia sangat-sangat besar. Begitu juga orang yang buat salah, bila dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kembali dengan full sprint, dan boleh mengalahkan yang sentiasa datang surah oleh hari ini. Sebab dia dah U-turn balik, dia U-turn dengan sungguh-sungguh. Yang ini dah biasa 30, 40 macam tu dulu, tak ada ubah apa-apa. Tapi orang dia lakukan kesalahan, bila dia kembali dengan sungguh-sungguh. Fastaghfiruli, maka kamu minta ampunlah kepadaku. Utlubu minni, mintalah ampun daripada aghfir lakum, aku akan mengampunkan. Sebab Allah akan mengampunkan soal malaikat al-syirk. Syirk, malaikat kesyirikan. Sebab itu kalau orang tu dia buat salah sangat, contohnya dia berzina, dia buat apa semua kan, dia minta maaf, minta ampun, nak melakukan, nak rejam tak boleh. Dia kena buat apa macam mana? Dia buat kebaikan banyak supaya kebaikan itu dapat menghapuskan kejahatan. Kebaikan itu dapat menghapuskan kejahatan. Dan bersungguh-sungguh melakukan kebaikan, supaya kebaikan itu yubdilus sayyi'atil hasanat. Kejahatan itu dapat menukar kepada kebaikan. Kejahatan itu boleh ditukar dengan banyakkan buat kebaikan. Wa ana aghfiru lakum dzunuban jami'an.
Dan ayat surah Az-Zumar, "Qul ya ibadiyallazina asrafu la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa-dosanya yang semuanya. Sebab itu ada satu doa yang diajar oleh Nabi, "Allahumma ighfirli dzambi kullahu." Ya Allah, ampunkanlah dosaku semuanya. Diqqahu yang kecil-kecil, wa jullahu yang besar-besar, wa alaniyat jiddahu Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu wa jullahu wa awwalahu wa akhiru, ya awal dulu, wa akhiru ya akhir, wa alaniyatihi wa sirri, yang terang-terang, yang jelas-jelas. Kadang-kadang kita buat dosa, ada orang tahu ataupun kita tak tahu. Maknanya dosa ni komplit. Dia doa, Allahumma ighfirli dzambi kullahu, ya Allah ampunkanlah dosaku semuanya. Diqqahu yang kecil-kecil, yang tak pasal pun semua. Wa jillahu yang besar-besar. Wa awalahu yang awal-awal dulu, masa kita dulu pun hanya kita buat salah-salah dulu, kita tak ingat dah. Wa akhiru dan yang akhir, yang terakhir-akhir. Wa alaniyatahu yang terang-terang, yang kita nampak besar-besar. Wa sirahu dan yang sulit-sulit. Allah kita minta ampun semuanya. Itu maksudnya doa yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang yang bila melakukan kesalahan ini, bagaimana sebenarnya syaitan ini sendiri yang menggoda orang itu supaya melambat-lambatkan minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya seorang itu buat salah, walam yusirru ala ma fa'alu. Seseorang itu boleh buat salah, tak semaya atau sebagainya, tapi dia mesti tidak boleh kekalkan. Mungkin kata hari ini buat salah, tapi tidak berterusan dengan melakukan kesalahan itu. Berterusan melakukan kesalahan itulah satu dosa, dan melambat-lambatkan taubat itu adalah satu dosa. Sebab itu kita kata taubatan nasuha. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, kurniakanlah aku taubat nasuha sebelum mati. Kalau kita dapat taubat nasuha ini, mana taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat kena bersungguh-sungguh. Ya Allah, aku bertaubat kepada. Kita tahu taubat kita diterima atau tidak, sebab minta itu macam mana. Tapi kalau orang itu dia sentiasa serius sangat minta ampun, berulang-ulang minta ampun dengan keadaan yang sungguh dan dengan ditambah dengan taubat dengan amalan lain, dan sunnah saya Allah akan ampunkan. Tapi kata astagfirullahalazim, ya Allah ampunkanlah dosaku, itu tapi dalam hati tidak ada, itu mana tidak ikhlas dalam berdoa. Sebab itu ada hadis mengatakan, sekiranya hamba-hambaku ni datang kepada aku dengan membawa dosa sebanyak langit, setinggi langit membawa dosa, wa ana aghfiru lakum, dan aku akan memberikan ampun kepadanya. Dosa walaupun banyak, dosa macam mana pun, sebanyak buih di laut macam mana pun, aku akan mengampunkan dosanya. Sebab apa? Sebab dia tahu batas tempatnya. Satu ada hadis mengatakan, hari ini dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bertaubat, esok dia buat pula. Allah kata, aku ampunkan dosa kamu. Besok lagi dia buat lagi, aku ampun dosa kamu. Mana setiap kali dia taubat, dia buat lagi. Saya taubat, dia buat lagi. Maka Allah kata, i'malu ma syi'tum, buatlah apa saja kamu apa, ana aghfir lakum, aku ampunkan. Buatlah banyak kali itu, ampunkan. Dia kata, kenapa nak taubat? Sekali kalau saya taubat sekarang ni tak boleh, saya nak buat lagi. Mana macam itulah. Kenapa tak pergi Mekah? Mekah nanti saya pergi Mekah saya jadi baik, saya nak buat jahat tak boleh lagi. Macam insya-Allah menangguh-nangguhkan taubat, mempermain-mainkan taubat itu adalah satu dosa yang besar, sebab dia melengah-lengahkan taubat. Yang seterusnya Allah kata, ya ibadi law anna awwalakum. Allah kata, sesungguhnya kalaulah manusia daripada orang yang paling awal, adalah hadis ini. Ya ibadi innakum la tublighuna dhurri fataduruni. Ya Allah kata, sesungguhnya kamu tidak boleh memberi mudarat kepada aku. Sesungguhnya kamu akan, mana seseorang itu nak beri mudarat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak akan boleh melakukan satu mudarat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tublighun naf'i, dan kamu nak beri naf'at kepada Allah pun tak boleh. Saya nak tolong Allah lah supaya Allah lagi berkuasa, tak ada. Saya nak macam kata, saya nak runtuhkan masjid ini, rumah-rumah Allah nak runtuhkan rumah Allah supaya Allah lagi miskin ataupun Allah penggara tak kuasa, tidak boleh. Ataupun nak runtuhkan Allah supaya Allah tidak ada rumah, macam tidak akan memberi mudarat kepada Allah. Dan kalau kamu nak tambah lagi apa pun, tak boleh memanfaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ibadi wahai hambaku, law
daripada orang pertama, orang yang daripada awal akhir daripada Nabi Adam lagi, dan orang yang akhir daripada umat Nabi Muhammad, daripada manusia dan daripada jin, semua manusia ni bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada seorang pun yang melakukan kesalahan, kejahatan. Seorang pun tak ada lakukan kesalahan daripada Nabi Adam sampai orang akhir. Ma zada zalika fi mulki syai'an. Nascaya ibadat mereka tu tidak memberi manfaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, dia kata tak ada orang penyokong dia. Maka tak, Allah tak perlu penyokong atau supporter ataupun nak tanyakan ada follower banyak, oh dapat. Oh, ini ada follower banyak, oh hebat. Ini tak ada follower. Tak, Allah tak memerlukan orang itu. Sebab Allah Maha Kaya. Mana yang suruh sembahyang, yang kita suruh puasa, sebagai haji, sebenarnya untuk kita, bukan untuk Allah. Dan Allah tak perlu lagi pada ibadat kita. Ayat dia kata, la yanfa'ukum, tak ada memberi kemaafan kepada, tidak memberi manfaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma zada zalika fi mulki syai'an, tidak memberi menambahkan lagi dengan pemilikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak menambah apa-apa pun dari Allah Subhanahu. Mana Allah tidak. Sebab itu kita kata Allah ni qiyamu bi nafsi, Allah berdiri dengan sendiri itu, Allah tidak memerlukan kepada makhluk, dan Allah tidak memerlukan kepada makhluk. Khaliq, dia yang mencipta, dia kenapa dia perlu pada makhluk pula? Dan begitu juga sekalaulah daripada Nabi Adam, orang yang pertama daripada manusia ni, dan orang yang terakhir daripada manusia ni, mereka ni semua ni jahat belaka. Tak ada seorang pun yang baik. Semua kaki jahat belaka. Maka tidak mengurangkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, Allah dah tak ada power, tak ada supporter, tak ada orang yang membantu dia, tak memerlukan apa. Allah. Ya ibadi, Allah kata lagi, wahai hamba-Ku, ingat ya Allah kata, sekiranya orang yang pertama daripada golongan kamu dan orang terakhir daripada kamu, daripada manusia dan jin, dan mereka semua daripada manusia dan jin, daripada orang dulu lagi, mereka berdiri dalam tempat yang tinggi dan mereka meminta kepadaku, minta kepada Allah, maka Allah akan bagi semua kepada mereka semua yang minta akan dapat semua. Fa'ataitu kulli insani masalah, Allah akan selesaikan semua masalah yang diminta semua itu. Ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusul mukhit idza udkhila al-bahr. Allah kata, sekiranya Allah menyantuni semua permintaan hamba-Mu daripada orang terdulu daripada sekarang ni, Allah kata, Allah bagi semua, nascaya tidak akan kurang pun daripada pemilikan Allah. Allah kata tak ada stok lah sekarang ni, hujan dah banyak, tak ada hujan dah kering, dah habis stok, ataupun tidak ada lagi dah udara dan sebagainya, ataupun sesuatu benda yang Allah bagi itu, yang Allah minta, Allah bagi semua hilang dah, apa panggil, tak ada lagi dah babaki. Allah kata tidak, nascaya tidak akan kurang pun dari pemilikan Allah, melainkan seperti mana kita ambil jari, kita cocok ke dalam laut, maka yang duduk kat jari itulah yang kurang sikit. Mana kalau kita ambil jari kita cocok ke dalam laut, tak akan ada kurang laut, ada kurang air dalam laut, tak akan kurang langsung. Kita ambil jari, cocok jari, kita tarik naik atas. Adakah air laut itu berkurang dengan kita cucuk jari saja? Kita ambil jari, kita cocok dalam laut. Maka begitulah perumpamannya, tidak mengurangkan satu pun daripada pemilikan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya habiskan hadis ini, dia 10. Ya ibadi, wahai hamba-Ku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Ingat wahai hamba-Ku semua, sesungguhnya amalan kamu ini aku akan kira. Ahsa ni mana aku akan kira amalan kamu semua. Summa uwaffiyakum, dan aku akan mengira atau akan membuat pembalasan kepada kamu. Aku akan kira segala amalan-amalan kamu yang kau buat di dunia ini. Faman wajada khairan, sesiapa yang dapati di akhir hisab nanti dapat baik, falyahmidillah, maka dia berterima kasihlah kepada Allah. Wa man wajada ghaira zalika, sesiapa yang sewaktu dikira amalan dia tu tak dapat kebaikan, fala yalumanna illa nafsuh, maka dia janganlah salahkan melainkan salah diri sendiri. Maka hadis ini kata, suatu di perakhiran seseorang hamba itu akan dikira amalan dia, itu mana hisab.
Sesiapa yang dapat dalam waktu hisab amalan-amalan itu dapat kebaikan, maka dia mengucaplah alhamdulillah, berterima kasih. Sesiapa yang mana amalan itu tak baik, maka dia jangan salahkan siapa-siapa, melainkan salahlah diri sendiri. Baik, itu hadis menyatakan bahwasanya inni haramtu ala nafsi zulma wala ibadi fala tazulun. Maka janganlah kamu menzalimi orang lain. Hadis ini kata taufik daripada Allah Subhanahu wa taala ini sangat-sangat penting, iaitu semuanya itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hadis tadi kan satu-satu haram tu, Allah mengharamkan kezaliman. Satu lagi, manusia dalam keadaan sesat, melainkan dia mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak melakukan ibadat, itu membaca Quran, berzikir, solat dan sebagainya. Dan kita sentiasa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, hamba-hamba kita semua ni, baik kita makan, baik kita minum, baik kita pakaian ni, kita kena ada doa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita makan ini bukan milik kita semua pun. Kadang-kadang kita beli daripada kedai pun kadang-kadang tak sampai ke rumah. Kadang-kadang bawa dalam tangan, tiba-tiba terjatuh ais, tengok ais terjatuh, cepit dalam pintu dan sebagainya, terus tak dapat makan. Padahal kita rasa nak dapat dah kan, tiba-tiba balik tak dapat, tertinggal dan sebagainya. Itu maknanya, sebab itu kebergantungan. Hadis ini menunjukkan kebergantungan, atau bahasa Arab panggil iftikar. Iftikar ini mana fakir. Fakir ini maknanya berhajat. Fakir ini mana kita ni kena fakir, kena sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada-ada kita rasa macam yakin sangat, confident sangat, tiba-tiba pergi tak jumpa. Ada sebab keyakinan kita tu tidak letakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh pergi kedai, boleh pergi cari tempat kenduri, boleh. Tak ada apa, tak apa. Maka bila kita pergi sampai sana, tiba-tiba termasuk satu lorong, dia dapat kita sesat. Maksudnya, tadi terlalu rasa angkuh sangat, rasa macam tak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga waktu kita makan tak ada bismillahirrahmanirrahim, kita makan tunjuk-tunjuknya, tiba-tiba tersekik dekat tulang ataupun sebagainya dan sebagainya. Dan artinya makan itu tidak diberkatilah. Sebab itu dalam kata-kata setiap amalan yang tidak dimulakan dengan bismillah bahwa abtar, mana dia kurang berkat, tidak ada keberkatan. Dan paling berkatnya tak ada pahala lah. Jadi bila kita makan, ingat bismillah dengan nama Allah. Dan bila kenyangnya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberi nikmat kepada kita, dapat makan, dapat angkat tangan masuk dalam mulut, dapat boleh telan. Baik. Ada orang tak boleh telan, masuk tak boleh telan, tak ada selera nak makan. Walaupun benda tu pada orang lain sedap. Dulu sedap, sekarang ni tak sedap. Dulu sedap, tapi sekarang ni tak sedap. Mana itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bahwasanya kekuasaan Allah itu sangat besar. Maknanya kalau kita nak mintalah dengan Allah. Jadi sebab kalau orang kata dia dengki, tak payah dengki lah. Minta dengan Allah. Tempat khazanah, segala khazanah kemuliaan, khazanah semua kehebatan dunia ni, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan mengagihkan semua hamba-hambanya. Sama ada dalam kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada Allah bagi terus, ataupun Allah ganti dengan perkara yang lain, ataupun Allah akan balas di hari akhirat nanti. Di akhirat nanti orang yang doa semua, orang bagi contoh, Allah tunjuk dengan inilah kotak-kotak doa yang kamu hantar ke dunia dulu. Ni pos-pos yang kamu hantar orang ni, aku tak makbulkan. Tetapi hari ini aku bagi kamu kelebihannya. Maka hamba dia kata, ya Allah, alangkah baiknya kalau doa aku semua tak diterima. Aku nak dapat pada hari ini, di hari akhirat nanti. Sebab itu bila kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi benda tu lambat makbul, lagi banyak doa, lagi minta buat try sekali, tiba-tiba dapat. Tak doa lah. Tapi kalau doa terus doa, lagi doa lagi susah, lagi doa lagi susah, lagi minta. Jadi Allah nak melihat seseorang itu kesungguhan dia meminta macam mana. Bodek macam mana, sangat minta sampai dia jadi dekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi dalam satu hadis Al-Quran dalam surah Luqman, dia kata perumpama orang ni bila dia minta sesuatu dia dapat, tiba-tiba lepas dia dapat dia tak buat lagi. Allah firman, seorang itu naik kapal laut, dia naik sampai kapal laut tu
kapal laut tu dia ombak dia astagfirullahalazim, ya Allah ampunkanlah dosa, maafkan. Bila sampai di pelabuhan dengan selamat, nasi Allah, dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala, dia lupa apa yang sebelum itu. Sebelum Covid, minta ya Allah bolehlah datang masjid, datang surah apa semua. Bila surah buka, lupa kesusahan yang ada kan. Jadi perumpamaannya orang yang naik kapal oleh lambung ombak sebagainya, doa main lagi kan. Macam kita nak kapal terbang kan. Bila dah selamat sebenarnya sih kan. Orang pun dah masa macam dah masa hilang sikit. Bila balik rumah lagi hilang. Tak ingat dah kesusahan-kesusahan yang lalu. Itulah maksudnya. Keseluruhnya kekuasaan Allah semuanya, pembandaraan Allah tidak pernah kurang pun. Walau Allah dah bagi kepada orang banyak sebanyak ni. Cuba kita pergi tengok di mana tempat di bulan Ramadan. Semua orang berdoa. Kita sini berdoa. Orang di Mekah pun berdoa. Semua berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah ijabah, mengurniakan kepada semua yang minta di bulan Ramadan itu kan. Kita pergi kat Mekah tengok orang berdoa. Semua Allah bagi berkat. Kita pun Allah bagi, kat orang lain pun bagi, dekat negara-negara lain pun bagi. Macam mana Allah nak menyantuni semua itu? Maka termasuklah hadis tadi. Mana kuasa tidak akan berkurangan dari pemilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah menyantuni kita sama terbaik juga. Menyantuni orang lain pun terbaik juga. Jadi itulah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ini sangat besar. Allah mulakan dengan 10 ya ibadi. Ya ibadi, ya ibadi, wahai hamba-Ku, ingatlah kamu makan pun bukanlah kamu yang sediakan. Kamu minum pun bukanlah kamu sediakan. Kamu berpakaian pun bukanlah pakaian kamu yang milik semua itu. Banyak benda-benda yang boleh menjadi pakaian daripada bahan-bahan yang lain. Bila kamu tu sentiasa melakukan dosa, ada melakukan dosa tak sunyi daripada melakukan dosa. Bumi mana tidak ditimpa hujan kan? Semua akan melakukan dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu astaghfirullahaladzim, mohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita melakukan kesalahan pada orang, kita beri kat dia, minta maaf dah, saya salah, saya tak buat lagi dah, minta maaf. Dia tak maaf lagi, kita esok lagi pula minta maaf lagi. Akhir-akhirnya dia bagilah maaf. Allah dah janji, Allah akan mengampunkan dosa seseorang. Walaupun dosa sebejat mana, sentiasa selagi tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mengampunkan. Sehingga kan seorang yang membunuh 100 orang pun Allah ampunkan. Kita kata dalam hadis kata, sesiapa yang selepas sembahyang baca astagfirullahalazim, 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 dia diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Senang saja. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali selepas salat maghrib dan selepas salat isya, dia ampunkan dosanya, dia ampunkan dosa seperti bila walaupun dia tu lari daripada medan perang sekali. Itu keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak istiqamah, nak rasa mohon keampunan itu datang daripada mulut, bukan datang daripada mulut tapi datang daripada lubuk hati yang dalam tu. Ini semoga dalam sikit pelimpahan hadis kursi pada malam ini ia menambahkan lagi kita keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena mengetahui kalaulah kita tak tahu sifat-sifat Allah, bagaimana kita nak rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu bahawa Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki, Allah yang Hafiz, Allah yang segala melindunginya, Allah yang memberi petunjuk kepada kita. Sebab tu kita kenalah sentiasa bila kita ihdinas siratal mustaqim tu, mintalah Allah sentiasa tetapkan kita dalam keimanan. Lebih-lebih lagi sewaktu menetapkan kita, sewaktu kita nak akhir kehidupan, iaitu waktu kematian, itu lagi kita nak tetapkan pendirian kita dalam husnul khatimah. Dalam kadang-kadang kita dipanggil oleh cabut oleh roh Allah tu, dalam keadaan kita tidak lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau dalam keadaan berjoget tidak takkan ingat Allah. Di mana kita nak dalam keadaannya kita sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita akan mati ni dalam keadaan waktu saja. Sama ada waktu antara zuhur dengan asar, sama asar dengan maghrib, atau maghrib dengan isyak, atau isyak dengan subuh. Jadi kalau kita sentiasa sembahyang 5 waktu dalam keadaan itu, maka kita dikategorikan dalam husnul khatimah. Sentiasa dalam keadaan solat. Sebab solat di antara solat itu mengampunkan dosanya. Solat 5 waktu itu mengampunkan dosa di antara satu hari itu. Solat sehari itu 5-6 hari itu, hari Jumaat akan mengampung dalam mingguan itu. Dalam setahun pula dalam bulan Ramadan itu. Maka sentiasa dalam keadaan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan
hutang susah pun untuk kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan orangnya dipetunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedikit amalan kita bagi ini. Semoga para jemaah dan saya semua diberi kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada kekuatan melainkan kekuatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bangun solat subuh, untuk kita datang memberi laluan kepada program-program yang lain yang penting menganggap surah ini adalah sangat penting lagi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.